Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan Cikgu Mazidah untuk kelas matematik tahun 3. Okey murid-murid, hari ini kita berada di topik yang terakhir dalam tajuk wang. Dan hari ini kita akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan wang. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan, okey, cikgu nak murid-murid tahu apakah strategi untuk kita menjawab soalan penyelesaian masalah. Okay, yang pertama, kita dikendaki baca soalan yang diberi. Okay, kemudian kita faham kehendak soalan. Okay, seterusnya kita cuba cari kata kunci untuk kita menyelesaikan soalan tersebut. Okay, selepas kita dah kenal pasti kata kunci, kita pun tulis jalan kerja. Okay, dan akhir sekali kita carilah jawapan pada soalan penyelesaian masalah tadi. Okey. Jadi murid-murid boleh buka buku aktiviti matematik muka surat 89 dan cikgu akan bersama-sama dengan murid-murid untuk menyelesaikan soalan berkaitan dengan wang. Jadi cikgu terang murid-murid boleh dengar dan fahamkan dan kemudian tulis jawapan. Okey. Soalan pertama, selesaikan masalah. Nombor 1. Jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama ialah RM5,426.70. Jualan pada hari kedua pula RM4,381. Kira jumlah jualan tiket untuk 2 hari itu. Okay, kita dah baca, kemudian kita cuba fahamkan dan kita cari kata kunci di sini. Okay, tengok pada soalan. Okay, ada kata kunci kat situ. Dia kata jumlah. Okay, bila jumlah, itu ialah soalan berkaitan dengan operasi tambah. Okay, disuruh kita kira jumlah hari pertama dan hari kedua. Maksudnya kita kena tambahkan kedua-dua jualan tiket perlawanan tersebut. Okey. Lepas tu kita pun susunlah buat ayat matematik. Okey, susunkan RM5,426.70. Sebab tadi kita pakai perkataan jumlah, jadi kita tambahkan dengan RM4,381. Okey, selepas kita buat ayat matematik macam ni, kita tak boleh nak kira kan, tak berapa nak nampak. Jadi kita buat jalan kerja pada ruangan kosong yang besar ni lah. Okey, kita bentukkan kepada bentuk lazim. RM5,426.70 ditambahkan dengan RM4,381. Sifar-sifar. Kenapa kita buat sifar-sifar ni? Sebab kita nak samaratakan dengan sin pada jumlah hari pertama. Okey, kemudian kita tambahkanlah. Okey, kat sini cikgu tak perlu terangkan lagi macam mana cara nak tambah, macam mana cara mengumpul semula sebab bagi cikgu, murid-murid dah dapat kuasai cara tambah dan tolak. Okey, jadi cikgu terus selesaikanlah. Berapa jawapannya? Murid akan dapat RM9,807.70. Tambahkan dari belakang tau. Sifar tambah sifar, sifar 7 tambah sifar 7. Kemudian bawa turun titik. 6 tambah 1, 7. 2 tambah 8, 10. 1 naik atas. Okey. Kemudian 5 tambah 3, 8. 5 tambah 4, 9. Inilah jawapannya. Jadi, jumlah jualan tiket ialah RM9,807.70. Okey, selesai soalan pertama. Kita pergi soalan kedua. 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai 250 setiap seorang. Kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Okey, sekarang ni tadi cikgu cakap jumlah mesti operasi tambah. Boleh kita buat tambah. Okey, tapi kita kena tambah banyak kali. Ingat. Okey, seorang dia dapat 250. Tapi sekarang dia nak tahu jumlah keseluruhan bagi 9 orang murid. Jadi dia ibaratnya macam ni lah. Okay. Ni seorang dapat 250. Seorang lagi 250 sampai 9 orang. Jadi kita kena tambahkan 250 tambah 250 tambah 250 tambah 250 tambah 250 tambah sampai 9 kali. Jadi agak makan masa untuk kita buat. Okay. Ingat tak cikgu pernah cakap kalau tambah berulang. Okay, tambah nombor yang sama berulang-ulang kali. Itu ialah operasi apa?
operasi darab. Jadi nak mudah, okey, kita darabkan sahaja RM250 darab dengan 9. Maksudnya satu orang dapat RM250. Jadi kalau nak tahu berapa dapat kalau nak tahu jika 9 orang dapat berapa keseluruhannya, kita darabkan dengan 9. Adik dah susun buat ayat matematik macam ni. Macam biasa kita buatkan bentuk lazim. Okay, RM250 kita darabkan dengan 9. Itu pentingnya buat ayat matematik. Kita dah ada nombor yang perlu didarabkan, kita cuma susun sebagai bentuk lazim. 0 darab 9, 5 darab 9 dan 2 darab 9. Jadi kita akan dapat jawapannya 2250. 250 darabkan dengan 9 akan dapat 2250. Jadi jumlah nilai hadiah keseluruhannya ialah 2250 setelah kita darabkan tadi. Okey? Okey, selesai soalan nombor 2. Kita pergi soalan 3. Okey, ni perbualan antara Aiman dan ayah Aiman. Aiman cakap, "Ayah, simpanan saya sekarang ialah RM1,121.95. Okey, kemudian ayah dia cakap, "Ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi 1,500. Okey, kat sini bukannya ayah Aiman ni dia bagi 1,500. Dia tambahkan beberapa ringgit untuk menjadikan wang Aiman sebanyak 1,500. Okey, nampak faham kat situ? Okey, soalannya, berdasarkan perbualan di atas, berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Okey, sekali lagi saya ulang, ayah Aiman bukan bagi 1,500. Ayah Aiman dia bagi sejumlah wang yang kita tak tahu berapa supaya wang Aiman tadi daripada RM1,121.95 menjadi 1,500. Jadi apa yang kita perlu buat? Mestilah kita fikirkan. Cari kata kunci kemudian fikirkan apa operasi yang sesuai kepada soalan ini. Okey. Jadi operasi yang sesuai ialah operasi tolak. Okey, 1,500 sebab dia jumlah yang besar ditolakkan dengan RM1,121.95. Okey, kita buat dulu ayat matematik. Okey, 1,500 tolak dengan RM1,121.95. Okey, ada yang tanya cikgu, kenapa bukan 1,121.95 ni tolak dengan 1,500? Tak boleh sebab nombor ini lebih kecil. Nombor yang lebih kecil mana boleh tolak nombor yang besar. Jadi kena tolak jumlah keseluruhan yang besar tolak dengan duit wang simpanan Aiman. Okey, dah dapat ayat matematik macam ni, kita susun jadi bentuk lazim. Okey, kat sini dah senang lah. Okey, tolakkan pastikan sifar tolak 5, jangan jawab 5 pula. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam kawan sebelah. Kawan sebelah pun tak ada, pinjam lagi kawan sebelah. Kawan sebelah pun tak ada, pinjam lagi kawan sebelah. Kawan sebelah pun tak ada, pinjam lagi kawan sebelah. Oh, kawan sebelah ada. Okey, jadi dah kita kira, kita akan dapat jawapannya RM378.05. Inilah wang yang ayah Aiman bagi pada Aiman supaya duit Aiman cukup sebanyak RM1,500. Jadi ayah Aiman beri RM378.05. Okey, selesai soalan nombor 3. Kita pergi soalan nombor 4. Okey, Encik Kumar membayar RM10,000 kepada 8 orang pekerja sambilannya menerima upah yang sama. Kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Okay, kena pasti, maksudnya di sini Cik Kumar bayar RM10,000 kepada 8 orang pekerja. Okey, dengan upah yang sama. Maksudnya dia telah bahagikan RM10,000 kepada 8 orang pekerja. Cikgu dah bagi kata kunci tadi, membahagikan kepada 8 orang pekerja sebanyak RM10,000. Jadi kat situ kita dah tahulah operasi apa yang kita perlu gunakan. Tentunya operasi bahagi. RM10,000 bahagi dengan berapa pekerja? 8
pekerja. Jadi kita dah buat ayat matematik. Apa lagi? Kita buat bentuk lazim bahagi. Masukkan jumlah yang besar dalam rumah dan yang kecil di luar. Jadi 10,000 bahagi 8. Okey, untuk soalan ni cikgu nak murid-murid yang tolong kirakan untuk cikgu. Sebab soalan bahagi ni cikgu tahu ramai yang masih belum menguasai. Tak apa, cikgu bagi soalan ni, cikgu nak murid-murid buat sendiri, kemudian tulis jawapan. Boleh? Satu soalan ni je. Okey, soalan bahagi. Untuk soalan nombor 4. Okey, cikgu berhenti sampai sini saja untuk soalan nombor 4. Cikgu dah bagi clue. Murid tolong selesaikan. Okey, kita terus pergi soalan nombor 5. Okey, Encik Lee ada RM500. Dia ingin membeli sehelai jaket dan seutas jam tangan. Kira baki wang Cik Lee. Kat sini saya tulis dah baki. Kalau baki, operasi apa yang kita kena buat? Operasi tolak. Okey, apa nak tolak apa? Sekarang ni Encik Lee ada RM500. Dia nak beli jaket dan seutas jam tangan. Okey, dia nak beli dua-dua ni. Lepas tu dia suruh kira baki. Berapa bagi duit lebihan yang Cik Lee ada setelah beli jaket dan jam tangan. Jadi apa yang kita kena buat? Mula kita kena tambahkan dulu harga jaket dan juga jam tangan. Okey, kita tambahkan dulu. Kemudian barulah kita tolak dengan wang yang Cik Lee ada. Okey, kita tengok sini ayat matematiknya. Okey, RM239.50 tambahkan dengan RM240.40, kita akan dapatkan satu jumlah. Okey. Okey. Kemudian 500 duit yang ada pada Encik Lee tu kita tolakkan dengan jumlah X ni. Kita panggil jumlah X. Okey, jumlah kedua-dua harga tadi. Okey, kita tolak. Itulah yang kita panggil sebagai baki. Okey, kita apa? Cikgu tunjuk dulu bentuk lazim dia. Okey, RM239.50. Yang ni tadi kita salin balik lah. Okey, tambah RM240.40. Kita akan dapat jumlahnya ialah sebanyak RM479.50. Ni X ni ialah RM479.50. Okey, kemudian nak tahu baki dia. Tadi Encik Lee bayar, ada RM500 kan? RM500 ni tolaklah dengan jumlah tadi. Okey, RM500. Okey, kita tolak dengan jumlah pembelian jaket dan juga jam tadi. Okey, tolakkan. Kita akan dapat RM20.10. Jadi, baki wang Encik Lee ialah RM20.10. Okey semua. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Okey, jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. Okey, hari Sabtu dia kutip RM3,127.90 dan hari Ahad kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu. Okey, dia suruh kira jumlah ialah operasi tambah. Okey, bukannya dia suruh tambahkan dua ni sebab dia kata kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Bila kurang, kita kena tolakkan dulu untuk dapatkan jumlah kutipan derma hari Ahad. Ahad ni belum tahu lagi tahu berapa dia. Jadi mula-mula kita kena tolakkan hari Sabtu punya kutipan dengan hari Ahad. Barulah kita dapat jumlah kutipan hari Ahad. Okey, tolakkan. Kita akan dapat X lah. Okey, sebab kita tak kira lagi, kita cuma buat ayat matematik dulu. Okey, kemudian selepas kita dah dapat hari Ahad, okey, nanti kita akan tambahkan dengan hari Sabtu. Okey, barulah kita akan dapat jumlah hari Sabtu dan Ahad. Okey, kita buat kan ayat matematik. Kita buat bentuk lazim lah. Okey, RM3,127.90. Kita tolakkan dengan RM564.50. Okey, kita akan dapat RM2,563.40. Ini ialah hari Ahad punya. Hari Ahad kat sini RM2,563.40. Jadi, bila dah dapat hari Ahad, kita pun tambahkanlah hari Sabtu dan hari Ahad. RM3,127.90 ditambahkan dengan RM2,563.40. Dah tambahkan, dapatlah jawapannya RM5,691.30. Jumlah kutipan untuk hari Sabtu dan hari Ahad. Okey murid-murid. Okey, cikgu nak murid-murid selesaikan sendiri soalan uji diri muka surat 91.
Okey. Jika ada soalan, nanti murid boleh tanya pada cikgu. Okey. Bantu si tikus mencari makanan. Warnakan laluan yang mempunyai jawapan yang sama dengan wang si tikus, iaitu sebanyak RM1,050. Okey. Ada soalan, tanya cikgu. Bye.